Hai semua, nama saya Dr. Ami. Saya adalah pensyarah daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam di Universiti Malaysia Pahang. Untuk video kali ini, saya nak ajar berkenaan satu topik yang sangat penting, yang mana kita akan gunakan benda ni dalam mana-mana ataupun saya boleh katakan hampir ke semua kiraan yang kita akan buat di dalam bidang kejuruteraan awam memang memerlukan um, kefahaman, memang memerlukan skill untuk kita menukar unit. So maksudnya menukar unit maksudnya daripada satu unit yang lain kepada satu unit yang lain. So benda ni sangat penting tau sebab kegagalan ataupun kesalahan untuk convert, untuk menukar unit daripada satu unit ke unit yang lain akan mengakibatkan jawapan kita semua salah dekat bawah tu. So kena dengar elok-elok. Okey, so kalau tengok dekat sini kan, saya punya nota untuk yang topik ini saya bahagikan kepada tiga subbahagian. Okey, yang pertama berkenaan dengan basic unit, apa unit-unit asas. Okey, unit-unit asas yang biasa kita gunakan di dalam bidang kejuruteraan geoteknik dan juga mekanik tanah. Okey, kalau yang kedua ni pula awak tengok saya akan terangkan berkenaan dengan prefix. Okey, apa prefix dan simbol yang biasa kita gunakan lah, yang biasa kita jumpa. Dan yang ketiga adalah yang paling penting sekali, macam mana saya nak ajar awak semua macam mana caranya ataupun kaedahnya saya menukar daripada satu unit kepada unit yang lain. So saya akan tunjukkan cara saya. Okey, kaedah yang saya gunakan insya-Allah memang takkan salah. Tapi konsep dan kefahaman tu memang kena dapat. Dia tak boleh nak hafal. Kalau hafal tak faham, so nanti bila kita dapat unit yang berbeza-beza, so nanti kita dah tak tahu macam mana nak tukar. Alright. So sebelum mulakan apa benda perkara pun kita mesti ada target. Okey, kita mesti ada objektif. So dekat sini saya senaraikan apa sepatutnya yang awak dapat. Apabila habis awak tengok je video saya ini, apa sebenarnya awak dapat? Awak sepatutnya perlu sedar. Okey, kesedaran tu kena ada. Okey, so perlu ada kesedaran mengenai dengan basic unit. Okey, basic unit, apa unit-unit asas, prefix dan juga simbol yang biasa kita gunakan di dalam civil engineering. So kalau tengok balik semula saya punya outline ni, so untuk video kali ni saya akan cover yang pertama, okey, yang item yang nombor 1 dan juga item yang nombor 2. Yang nombor 3 ni saya akan sambung daripada video yang lain pula. Okey, so ingat ya, habis je video ni awak kena sedar. So kena sedar tu maksudnya kena tahulah. Okey, kena tahu perkara-perkara yang saya senaraikan dekat sini. Okey, so kita mulakan dengan basic unit. Apa unit-unit asas? Okey, unit-unit asas yang sentiasa diulang-ulang, sentiasa muncul dalam kita punya proses untuk kita menyelesaikan masalah di dalam bidang kejuruteraan awam secara umumnya dan secara khususnya di dalam bidang geoteknik dan juga mekanik tanah. Okey, so ini adalah sebahagiannya. Okey, saya senaraikan yang biasa kita jumpa. Kita ada masa, okey, kita ada masa, kita ada luas, kita ada ukuran panjang, kita ada isi padu, kita ada jisim dan berat, okey, mass and weight iaitu jisim dan berat, kita ada unit weight, kita ada density dan kita ada stress. Okey, ini adalah unit-unit asas. So faham benda ni insya-Allah nanti kalau ada apa-apa masalah yang berkaitan dengan unit-unit ni, so kita dah boleh selesaikan dengan betul. Okey, so kita start dengan yang pertama, unit yang pertama iaitu mass and weight. Okey, dalam bahasa Melayunya kita panggil mass ni adalah jisim. Okey, jisim lah. Okey, berapakah mass barang tersebut? Berapakah jisim barang tersebut? Dan weight ni pula, okey, weight ni pula dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai berat. Okey, tapi saya faham bila kita ni sebagai orang-orang biasa, bila kita tanya kawan, okey, so kita berborak-borak ni dengan kawan, kita tanya kat kawan, awak berapa ya awak punya berat?
sekarang ni berapa awak punya berat? So kawan awak akan reply, sebab saya ni baru lepas diet contohnya kan. Okey, saya ni baru lepas diet. So berat saya adalah 50 kilo. Kan itu adalah conversation biasa. Okey, kawan awak jawab berat saya adalah 50 kilo. So dari segi bahasa pasarnya, dari segi bahasa pertuturan seharian, benda ni kita faham. Okey, bila orang tanya berat, kita sebut kita punya berat, berapa kita punya berat ni, dan kita punya unit tu kita merujuk kepada unit berat lah. Ni unit yang kilogram ataupun yang sepadan dengan dia. Tapi sebenarnya secara akademiknya, secara akademiknya, mass ataupun jisim dekat sini adalah sesuatu nombor yang kita nyatakan dalam unit ini. Macam gitu. So maksudnya kalau berbalik kepada orang ni, kalau dia kata kalau kita tanya berapa berat awak? Okey, so dia jawab 50 kilo. Kalau secara akademiknya jawapan dia salah lah. Sama ada jawapan dia salah ataupun kita yang salah tanya. So kita sepatutnya kena tanya, awak berapakah jisim awak? Barulah betul dia boleh jawab, okey, jisim saya adalah 50 kilogram. Sebabnya mass ataupun jisim, unit dia mesti dinyatakan dalam kilogram, gram ataupun apa-apa unit lain yang sepadan dengannya. Okey, so kena ingat tu. So kita ada dua lah, satu yang bahasa pertuturan kita, seharian kita duduk cakap-cakap itu, so kita memang akan jawab yang macam gini. Kalau ditanya. Tapi sebenarnya secara akademiknya, bila kita nak tahu jisim, bila kita nak tahu mass, kita mesti nyatakan ataupun unit value kita tu dinyatakan dalam unit kilogram ataupun gram. Okay, so dah kalau orang tanya secara akademiknya, awak berapa berat awak? So awak jawapan yang sebetulnya sepatutnya perlu dinyatakan dalam unit Newton. Okay, dalam unit Newton. Dan juga atau kilonewton atau apa-apa lain unit yang sepadan, yang setara dengan yang awak nampak dekat sini. Newton, kilonewton, meganewton, semua-semualah. Okey, yang berkaitan dengan unit ini. So kena clear, kena faham dekat situ. Mass dengan weight tak sama. Okey, mass dengan weight tak sama, jisim dengan berat tak sama. Okey, secara akademiknya benda ni adalah berbeza. Jisim kita selalu nyatakan dalam kilogram, weight ataupun berat kita akan nyatakan dalam kilonewton. So maksudnya kalau lepas ni, okey, orang tanya awak berapakah berat awak, so kena fikirlah nak bagi jawapan dalam yang mana satu. Okey, itu saya kata secara akademiknya. Tapi bahasa seharian kita, bila orang tanya berapa berat kita jawab je 50 kilo, so orang tu sebenarnya dah faham. Okey, so itu adalah kita punya bahasa pertuturan. So terminologi ni adalah secara akademiknya. Okay, so bila kita belajar, benda tu mesti berada pada term yang betul. So term yang betul untuk mass dinyatakan dalam unit kilogram, untuk berat, untuk weight kita nyatakan dalam unit Newton ataupun kilonewton. Okay, next. Volume. Okay, volume adalah isi padu. Okay, adalah isi padu. So kalau kita tengok, isi padu biasanya dinyatakan dalam unit meter cube, dalam unit kalau liquid tu kalau air tu dinyatakan dalam unit liter ataupun milimeter. Contohnya awak ada satu air mineral kan? Contohnya lah, kita ada satu botol air mineral beli kat kedai. So kalau awak tengok dia punya label dekat bawah ni, so awak akan dapat dia punya isi padu berapa? 1.5 liter. So ini yang 1.5 liter ni merujuk kepada unit bagi isi padu. Okey, itu kalau air. Okey, kalau yang 1 meter 1.5 meter cube ni pula apa benda? Okey, ini adalah bergantung kepada bentuk tu sendiri. Okey, katalah awak ada satu kotak. Kan? Kotak macam ni. Macam tu. Okey, so kalau kita ada kotak macam ni, so macam mana kita nak kira isi padu kotak?
volume of kotak bersamaan dengan kalau saya ada A dekat sini, saya ada B dekat sini, saya ada C dekat sini. So volume kotak, okay, isi padu kotak adalah bersamaan dengan A kalikan dengan B kalikan dengan C. So saya akan dapatlah dia punya jawapan berapa. So that's why kalau tengok dia punya unit ni adalah kuasa 3 sebab awak bayangkan kalau unit A ni, unit untuk A ni adalah dalam meter. Contohnya saya letakkan dia sebagai 1 meter. Contohnya dia adalah 1 A ni is equal to, contohnya saya letak dia sebagai 1 meter. B ni pun dia bersamaan dengan 1 meter. Okay, unit dia tu. Okay, C pun saya letakkan C ni bersamaan dengan 1 meter. Oleh itu, saya punya volume bersamaan 1 meter kalikan dengan 1 meter kalikan dengan 1 meter, saya akan dapat 1 kali 1 kali 1, saya akan dapat 1 meter cube. Macam itu. Okay, so dia mengikut bentuk bendanya lah. Kalau bendanya adalah kotak, so A kalikan dengan B maksudnya ke rata rentas, ni cross section, bahagian yang saya lorikkan ini, kalikan dengan yang panjang yang ke belakang ini. Okay, itu kalau bentuk kotak. Kalau bentuk silinder, silinder macam mana? Ni, tin susu contohnya. Tin susu. Macam mana kita nak tahu volume yang ada dekat tin susu ni? So macam mana? So kita kena menggunakan konsep yang sama, iaitu ke rata rentas. Okay, area ke rata rentas kalikan dengan dia punya tinggi. Okay, dalam konteks ini, ke rata rentas yang ini, okay, ke rata rentas pi D diameter kuasa 2/4 kalikan dengan height berapa kita punya ketinggian. So kita akan dapatlah isi padu silinder. So ada banyak lah, okay? Dia ada banyak bentuk bergantung kepada bentuk tu sendiri. So konsepnya adalah isi padu macam gitu. Okay, iaitu area kalikan dengan dia punya panjang ataupun area kalikan dengan dia punya tinggi. So unit yang biasanya kita nyatakan adalah dalam meter cube ataupun mililiter ataupun apa-apa lagi unit yang sepadan dengan dia, macam liter ke, okay, sentimeter cube ke, milimeter cube ke, so apa-apalah yang ada yang macam ni. Alright, we move on. Okay, kepada length. Okay, length adalah ukuran jarak. Jarak ataupun panjang. Okay, panjang. So, bila kita ukur panjang, so maksudnya kita ada dua titik. So, ini titik A. So, ini adalah titik B. So kita nak tahu panjang ataupun jarak antara titik A kepada titik B, apa kita kena buat? Kita ambil pembaris, kalau benda tu dekat, kita ambil pembaris dan kita ukur dia punya length. So unit yang dinyatakan biasanya dalam unit macam ni. Sentimeter, dalam unit milimeter, dalam unit meter ataupun apa-apa unit yang sepadan. Okay, kalau jarak tu panjang, okay, distance tu adalah panjang. Contohnya kita nak measure berapakah jarak daripada Kuantan ke Kuala Lumpur. So tak padan lah nak bagi dalam unit milimeter. So kita boleh nyatakan dia dalam kilometer ataupun boleh juga letakkan dalam apa-apa unit yang sepadan dengan dia. Okey. So area dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai luas. Kalau yang tadi, kalau yang sebelum ni tadi, dia adalah volume. Volume iaitu isi padu. Kalau luas pula, kalau tengok volume tadi dia nyatakan dalam unit meter cube, area kita nyatakan dalam unit meter square. Okey, contohnya macam ni lah tadi. Saya ada kotak ni tadi. Saya ada ni cross section kotak ni tadi. Okey, macam mana saya nak kira area ni? Luas kawasannya ni. Saya boleh ambil A kalikan dengan B. So saya punya area bersamaan dengan A kali dengan B. Kalau area saya adalah 1 meter, ni A saya adalah 1 meter, okay, A saya bersamaan 1 meter dan B saya pun bersamaan dengan 1 meter, so saya akan dapat 1 meter kali 1 meter sama dengan 1 kali 1, 1 meter dengan meter, saya akan dapat meter kuasa 2. So nampak tak beza tu?
Okay, yang tadi kuasa 3 sebab kita kali 3 benda. Yang ini kuasa 2 sebab kita kali 2 benda saja. So ini bergantung kepada bentuk ni juga. Kalau bentuk dia adalah 4 segi macam ni, so awak boleh dapat A kalikan dengan B. Kalau awak punya bentuk tu adalah bulat, macam mana nak kira area bulat? Macam ni tadi. So area bulat macam kita belajar dekat sekolah dulu, area sama dengan pi d kuasa 2/4 ataupun kadang-kadang kita boleh letak sebagai pi j kuasa 2. Itu kalau bulat. Kalau segitiga, macam-macam lah kan? Segitiga, apa lagi? Macam-macam lah, macam-macam bentuk yang kita boleh kirakan dia punya keluasan, dia punya area. Okay, so kita move on kepada basic unit seterusnya iaitu masa. So masa ini adalah sinonim dengan jam lah. So kita ada jam kan? Pukul 12, pukul 6, pukul 3, pukul 9. So ini adalah bila kita tengok jam kita dapat ukur masa. Okay, kita akan dapat ukur masa. So kebiasaannya bila ukuran masa ni, ukuran masa ni kita akan nyatakan sama ada dalam jam, dalam minit ataupun dalam saat. Dalam saat lah. Okay, maksudnya kita dah tahu ni 1 jam, 1 jam sama dengan 60 minit. 60 minit. 1 minit sama dengan 60 saat. Ini sekolah rendah, sekolah menengah pun dah tahu ni. Okay, so harap-harapnya boleh faham konsep tu macam mana. Okay, so yang ini adalah density. Okay, density ataupun kita panggil sebagai ketumpatan. Ketumpatan. Okey, simbol untuk density, okey, simbol kalau macam tadi saya kata, kalau area simbol dia adalah A. Length simbol dia adalah ni L. Time simbol dia adalah T. Macam tu. So kalau density simbol dia adalah rho. Ni rho Okay, density simbol dia adalah rho. So bila kita kata density, so unit bagi density adalah dalam unit yang ni. Sebab secara konsepnya, kalau awak ingat apa yang telah awak belajar dekat fizik, fizik dekat sekolah menengah ke fizik dekat masa dah masuk diploma ke, so density sama dengan mass, mass over volume. Mass tadi apa? Mass tadi jisim kan? Jisim dalam unit apa? Jisim kan kita nyatakan dalam unit kilogram ataupun gram. Okay, bahagikan dengan volume. Volume dalam unit apa? Volume ni isi padu tadi. Isi padu dalam unit meter cube. So, density adalah dalam unit kilogram per meter cube. Okay, contohnya 1000 dekat sini. So, 1000 kilogram per meter cube, ini nilai 1000 ni adalah bersamaan dengan density of water. Okay, ketumpatan air. Okay, ketumpatan air secara rasminya kita ambil dia sebagai 1000 kilogram per meter cube. So lain-lain material lain-lain lah. Kalau density of soil, dia tak samalah. Dia ada dia punya nilai. Density of apa? Rock, ada banyaklah. Semua benda mesti ada dia punya density, iaitu kita akan nak ambilkan ratio dia punya jisim kepada dia punya isi padu. Okay, so kawan kepada density. Okay, kawan kepada density adalah unit weight. Kalau density ni dia adalah rho, simbol dia adalah rho. Untuk unit weight ni adalah gamma. Macam gitu. Okay, dia adalah gamma. Okay, gamma ni memang sinonim sebagai unit weight. So kalau awak tengok, kalau density kita nyatakan dalam unit kg per meter cube, gamma kita akan nyatakan dalam unit kilonewton per meter cube. So by looking at the unit itself, awak dah boleh sedar sepatutnya gamma ni adalah kita boleh dapat daripada weight. Bila kita ada weight, kita akan bagi dengan volume. Weight bagi volume. Sebab tadi kita kata weight tadi apa? Weight ataupun berat kita nyatakan dalam kilonewton. Bagikan dengan volume, volume kita adalah dalam meter cube. So dekat sini kilonewton per meter cube adalah bersamaan dengan unit yang saya tulis dekat sini. So sama juga 9.81 kilonewton per meter cube, ini sebenarnya adalah gamma bagi water.
Kena faham tu kilonewton per meter cube. So gamma bagi tanah ada yang lain. Okay, adalah nilai-nilai dia. Gamma bagi batu ada dia punya nilai. So setiap benda, setiap benda yang ada berat, yang ada mass, kita boleh kira dia punya density, kita boleh kira dia punya unit weight. Okey, so yang ini stres. Stres ni bukan orang je stres. Okey, tanah pun ada dia punya kiraan stres dia. So kalau tengok stres ni kita nyatakan dalam unit kilonewton per meter square. So kilonewton per meter square ni kalau awak belajar subjek-subjek dalam civil engineering, awak akan encounter satu simbol yang stres bersamaan dengan ataupun simbol bagi stres adalah sigma. Dia macam ni. Dia yang kebiasaannya yang ini. Tapi dia ada juga yang lain lah. So dia ada bentuk yang lain. Selain daripada ini, selain daripada ini sigma. This is sigma. Ini adalah sigma. Cara sebut dia adalah sigma. Kalau dekat dalam soil mekanik, geoteknik pun, yang ini pun adalah stres. Ni apa benda pula ni? So ini adalah tau. So kita ada sigma, kita ada tau. So di dalam soil mekanik geoteknik, so stress ni, sigma ni, sigma dan juga tau kita akan dapat daripada kita ambil force, force bagikan dengan area. Yang kalau dekat dalam subjek biasanya kita dia macam ni lah. Sigma sama dengan F over A. Ni memang biasa nampak lah ni. So F ni adalah force ataupun load. Kadang-kadang kita boleh refer pada nama lain dia sebagai load. Load bagikan dengan area pun boleh. Nama lain untuk F ni. So bila kita tahu load, kita tahu force ataupun dia adalah pun kita ambil dia sebagai weight. Weight bagi area. So kita tahu ukuran ataupun unit bagi weight adalah dalam unit kilonewton dan unit bagi area memang kita dah sepatutnya tahu dia adalah dalam unit yang ini. So kita dapatlah stres bersamaan dengan kilonewton per meter square ataupun apa-apa unit yang sepadan dengannya. Apa-apa yang unit sepadan tu maksudnya dia tak semestinya dia nyatakan dalam kilonewton per meter square. Kadang-kadang tu dia boleh nyatakan dalam newton per milimeter square. Kan sama dia tu, dia punya konsep masih lagi dalam unit berat bagikan dengan area. Kadang-kadang tu dia boleh juga nyatakan dalam unit, contohnya newton per centimeter square. Itu yang saya maksudkan dengan dan lain-lain dekat sini. Sebab dia tak terhad kepada kilonewton per meter square saja. So that is why kebolehan, ability, awak punya kebolehan untuk menukar daripada satu unit kepada satu unit adalah sangat penting. Contohnya macam ni kan, diberi dalam soalan unit dia adalah dalam unit newton centimeter square. Ni dalam soalan bagi yang ni. Lepas tu dia nak jawapan dalam unit kilonewton per meter square. Sudah, macam mana nak buat? So that is why dekat sini penukaran unit yang saya nak ajar ni adalah sangat penting supaya awak dapat dekat sini jawapan yang betul. So rugi tau kalau dah betul, dah kira, dah tekan kalkulator, dah betul, dah elok, lepas tu nak convert unit dah salah. Rugi dekat situ. Right? Okay, so kita move on. Kita move on kepada prefix dengan simbol. Sebelum awak boleh tukar unit, sebelum awak boleh buat tukaran unit, awak kena faham benda ni dulu. Kena faham dan juga kena memang aware lah. Memang sedar akan kewujudan benda-benda ni. Prefix and symbol. Apa benda prefix and symbol ni? Benda ni dah biasa kita tengok ni. Di dalam subjek fizik, di dalam subjek mechanics. Memang biasa kan awak jumpa yang ni. Kita ada ni, kita ada yang pertama yang sebelah kiri ni, ini adalah 10 kuasa N, yang mana N dia adalah positif.
Okay, N dia adalah positif. So kalau tengok nilai dia adalah sekecil-kecil 1 sampai yang saya senaraikan dekat sini sebesar-besar 24. Yang ini pula yang sebelah kanan ni sama juga 10 kuasa N, tapi N dia ni nilai dia adalah negatif. Okey, so nampak tak beza kiri dan juga kanan. Yang ini tadi 1, yang ini negatif 1. Yang sebelah kiri ni tadi 24, yang ini negatif 24. Okey, so ini adalah dia punya simbol. So prefix dia, kita ada deka, kita ada hektar, kita ada kilo, kita ada mega, kita ada giga, kita ada tera, peta, eksa, zeta dan juga iota. Okey, setiap prefix ni dia datangkan sekali dengan simbol-simbol yang sepadan. Okay, dan tak payah nak ingat semua. Okay, di dalam kejuruteraan awam, especially soil mekanik dan geoteknik ni, so yang paling biasa, yang paling biasa kita jumpa, kita biasa jumpa kilo, kita biasa jumpa mega, okay, giga dengan tera ni ada juga jumpa, tapi jarang-jarang. Okay, so kena ingat. So lepas ni, bila orang sebut kilo, kilo maksudnya kita tahu simbol dia adalah K kecil. K kecil dan dia punya pemberat, okay, dia punya weightage kepada kilo ni adalah 10 kuasa 3. So memang ni memang kena ingat lah. Ini adalah sangat asas. Okay, sangat asas untuk student engineering. Okay, kalau mega pula, mega simbol dia adalah M besar. Okey, dan yang sepadan dengan mega ni adalah 10 kuasa 6. So lepas ni kena ingat. Kalau orang sebut kilo je, dah tahu dah, automatik dah muncul dalam otak, dia adalah 10 kuasa berapa. Kalau orang sebut mega, dah tahu dah apa benda mega tu. Dia punya pemberat bagi mega iaitu 10 kuasa 6. Okay. Yang sebelah kanan ni, yang kuasa negatif ni, kalau kita tengok kita ada lagi, kita ada desi, kita ada senti, kita ada mili, kita ada mikro, kita ada nano, piko, femto, atto, zepto dan juga yokto. So dan juga dia datang sekali dengan simbol-simbol yang sepadan. So banyak kan? Okay, so sebab banyak ni, so yang biasa muncul, okay, yang biasa kita jumpa dekat dalam civil engineering, spesifik dekat soil mekanik geoteknik, biasanya kita akan jumpa senti, mili, mikro. Macam tu. Itu yang biasalah. Bukan maksudnya yang lain tu tak ada. Okay. So dia punya chances untuk awak jumpa dengan unit-unit ni adalah sangat tinggi. So lepas ni kena tahulah kalau kita sebut senti. Senti tu automatik dah tahu simbol dia adalah C kecil dan dia datang dengan 10 kuasa negatif 2 sebagai dia punya berat. Okey, so mili ni adalah huruf dia ataupun simbol dia adalah M kecil 10 kuasa negatif. Mikro ni, micro ni dia adalah 10 kuasa negatif 6. So ingat yang tu je. Ingat yang itu je, jangan lupa, jangan confuse. So bila dah okey yang ini, insyaAllah nanti bila kita buat tukaran unit, awak dah tak confuse. Okey, so sampai situ je untuk video saya kali ini. So tengok juga nanti video saya yang seterusnya yang berkenaan dengan macam mana untuk convert daripada satu unit kepada satu unit yang lain. So saya akan tunjukkan macam mana cara saya convert mengikut style saya. Okay, so until then, okay, thank you and bye-bye.